Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pagi ini insya-Allah kita akan membaca ayat yang ke-7, ke-8 dan ke-9 insya-Allah. Pada hari yang sebelum ini kita dapat mengetahui perkara yang ke-4 dan perkara yang ke-5, iaitu kesalahfahaman para jin, yang mana mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya, sehingga ada yang sanggup mengatakan Allah Ta'ala ini mempunyai sekutu dengan makhluk yang lain. Kemudian kita mengetahui sebelum para jin ini mendengar Al-Quranul Karim, mereka telah pun mengetahui bahawa selama ini mereka menjadi mereka ditakuti oleh para manusia, sehingga kan ada manusia-manusia yang pergi memohon perlindungan kepada jin, sedangkan kata jin-jin itu bahawa mereka tidak dapat memberikan apa-apa kesan kepada manusia, melainkan akan menjadikan manusia itu bertambah sesat, bertambah berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perkara yang seterusnya, apalagi yang diceritakan oleh jin-jin ini, kemudian Allah ceritakan kembali kepada Nabi SAW dengan menurunkan surah Al-Jin. Ayat yang ke-7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa annahum dhannu kama dhanantum an lan yab'atha Allahu ahada. Terjemahan ayat, wa annahum, dan sesungguhnya mereka, iaitu jin-jin itu mengatakan sesungguhnya mereka, dhannu, menyangka, kama dhanantum, sebagaimana kamu, iaitu orang musyrikin Mekah telah menyangka, alla yab'asallahu ahada, bahawasanya Allah sama sekali tidak akan membangkitkan sesiapa pun. Ya ba'asa maksudnya mengutuskan sesiapa pun. Jadi ayat ini menunjukkan bahawasanya jin-jin itu mereka berfikiran yang sama macam manusia yang ada di muka bumi ini, yang mana kalau menurut tafsiran Ibnu Kathir, beliau merujuk kepada ulasan Al-Kalbi, seorang tabi'in, juga Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan ayat itu membawa maksud Allah tidak akan pernah mengutuskan seorang rasul pun setelah waktu itu. Maksud dia, jin-jin yang mereka telah mendengar Al-Quran itu, mereka kata sebelum ini mereka sama macam manusia yang lain yang pernah beriktikad, berkeyakinan bahawa tak ada dah Allah menghantarkan seorang rasul pun pada ketika itu. Maksudnya pada zaman mereka dah tak percaya lagi ada rasul yang Allah hantar kepada manusia dan kepada mereka. Jadi ini adalah penolakan, pengingkaran tentang pengutusan rasul. Tapi setelah mereka mendengar Al-Quran dibacakan, lepas tu mereka mengetahui ada seorang Nabi yang diutuskan, barulah mereka
mengetahui selama ini yang mereka telah dibagi tahu bahawa tak ada lagi Rasul, semua itu adalah satu penipuan. Jadi pengajaran ayat 7 ini mudah sahaja kesalahan manusia dan jin yang mengingkari pengutusan para Rasul kepada manusia dan juga kepada para jin itu. Okay, kita tengok ayat yang ke-8, iaitu perkara yang ke-7. Apa lagi yang hendak diceritakan oleh para jin itu? Jadi kita baca ayat yang ke-8. Wa anna lamasna as-samaa. Kata para jin itu, wa anna, dan sesungguhnya kami. Okay. Mereka menegaskan sesungguhnya kami lamasna as-samaa, telah cuba mengintai, mencuri dengar berita-berita di langit tu. Maknanya mereka sebelum ini suka naik ke langit-langit, mereka nak mencuri rahsia langit. Okay, kemudian fawajadnaha, lalu mereka mendapati. Okey, maksud dia mereka sebelum ini sebelum mendengar Al-Quran, mereka naik ke langit, lalu mereka mendapati di langit itu apa? Kalau kita baca pada ayat tadi itu, muliat harasan, maksudnya dipenuhi dengan pengawal-pengawal yang sifatnya apa? Syadidan, sangat kuat kawalannya. Lepas tu ada satu lagi, wa syuhuba, dan juga tahid bintang, iaitu meteor daripada bintang. Jadi jin ni, mereka kata mereka pernah naik ke langit, tetapi naik kat langit tu ada malaikat yang menjaga langit-langit itu, sangat kuat malaikat itu. Dan malaikat itu ada satu senjata, iaitu tahid bintang. Okey, kita pernah belajar sebelum ini dekat surah Al-Mulk terutamanya, kita pernah ulas ketika mana ayat Allah mengatakan salah satu daripada fungsi bintang itu adalah untuk rujumal lisyayatin, adalah sebagai alat merejam para syaitan. Boleh kembali berujuk dalam suratul Mulk, ya Allah mengatakan walaqad zayyana as-samaa ad-dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Jadi bintang ni salah satu fungsi dia yang 3, salah satu daripadanya adalah untuk merejam syaitan-syaitan. Siapa yang akan merejam syaitan-syaitan itu? Adalah malaikat-malaikat penjaga langit-langit yang 7 itu. Mereka menjaga sebab apa? Sebab langit ini sentiasa akan didatangi oleh pencuri berita di langit, iaitu di kalangan para jin. Okay, apa lagi berlaku? Kita baca ayat berikutnya. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam' faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Para jin itu cerita lagi, dan sesungguhnya kami, dia kata, dahulu dapat menduduki tempat-tempat di langit untuk mendengar. Maknanya mereka kata sebelum Al-Quran itu Allah Ta'ala turunkan, sebelum ini okey je, selalu naik kat langit tu dapat, mereka akan cuba dengar. Okey, dengar apa dekat langit tu? Sekejap saya akan terangkan. Tetapi mereka kata al-an,
Dia kata, tapi sekarang ni sesiapa yang cuba dengar tentu akan menjumpai syihaban, iaitu tahik-tahik bintang itu ataupun meteor itu, rasada, yang sedang bersedia untuk dilontarkan, yang menunggu memperhatikan. Okay. Berita langit apa yang mereka nak dengar ni sebenarnya? Sebelum ni yang mereka duduk ke langit tu, mereka dengar untuk apa? Dan kalau mereka dapat dengar, berita tu nak guna untuk apa? Okey, kita pernah ulas sebelum ini dekat suratul Mulk, tapi tak apa, saya ulanglah kembali. Okey, dalam hadis yang sahih, dalam hadis ini adalah hadis riwayat Al-Bukhari dan riwayat Muslim. Maknanya cerita yang benar lah. Okey, sabda Nabi SAW, saya terus pergi kepada matan hadis, kita pergi pada terjemahan hadis. Apabila Allah menetapkan suatu urusan di langit, maka para malaikat akan memukulkan sayap-sayap mereka sebagai tanda ketundukan terhadap firman Allah, seperti mana bunyi rantai di atas batu yang licin. Menetapkan urusan ni maksudnya Allah Ta'ala, kita tahu semua perkara telah ditetapkan, sudah ada di lauh mahfuz. Jadi kalau ada takdir, kalau ada suatu perkara yang hendak dijalankan, kerana kita tahu malaikat ni utusan Allah di langit. Jadi kalau Allah nak mentakdirkan sesuatu, Allah nak minta ia dijalankan, nak buat urusan sesuatu, maka malaikat ni tanda dia menerima tugas itu, bunyinya seperti rantai di atas batu yang licin. Apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka, mereka ni sangat takut, mereka sangat tunduk kepada perintah Allah. Perintah Allah ni bukan benda yang ringan tau. Sampai dalam hadis lain mereka disapa pingsan kerana dapat satu tugas dari Allah ni berat. Jadi apabila mereka dah hilang takut daripada perintah Tuhan itu, mereka pun berkata, maksudnya malaikat-malaikat yang lain tu, mereka berkata, apakah yang telah difirmankan oleh Tuhanmu? Maknanya sesama malaikat ni mereka pula mereka saling bertanya, apa yang Allah nak perintahkan itu? Apa yang Allah cakap kepada kamu tu? Maka mereka jawab, perkataan yang benar, dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Okey, masa mereka duduk sampaikan satu berita tu, lalu perkara itu didengari oleh pencuri dengar. Maknanya malaikat duduk sampaikan apa yang Allah firmankan kepada para malaikat tu, masa tu ada telinga-telinga yang mendengar apa yang malaikat duduk perkatakan itu. Lalu yang mendengar tu, dia akan sampaikan kepada yang ada di bawahnya, kemudian di bawah tu sampai ke bawahnya. So mereka pindah maklumat. Tak tahulah dia tekan butang share ke, dia kongsi cepat-cepat, jin-jin ni dia sampaikan daripada satu kepada satu, sampailah ia kepada lidah tukang sihir ataupun dukun. Jadi di antara maklumat yang mereka nak sampaikan, mereka akan cari mana-mana tukang sihir, para dukun, pawang, untuk dapat maklumat yang mereka dapat dengar daripada malaikat itu. Ada kala, kata Nabi, mereka telah ditimpa tahik bintang sebelum mereka sempat nak kongsi maklumat tu. Dan ada kala mereka sempat sampai sebelum tahik bintang itu kena pada mereka, lalu ia berdusta dengan 100 kali pendustaan. Maksud dia, jin yang jahat tu, apabila ada yang sempat sampai berita tu kepada manusia yang jahat dekat muka bumi macam dukun-dukun ni, maka syaitan dia tambah lagi
beberapa maklumat tambahan, satu je yang betul, yang lain tu dia tipu. Lalu dikatakan, bukankah telah dikatakan kepada kita hari ini begini dan begini? Maka dia, sihir dan dukun itu pun dibenarkan kerana kalimah yang didengarnya dari berita langit. Maksud dia, dukun-dukun ni apabila mereka berkawan dengan jin, sebab tu kita sebut pada hadis sebelumnya, ya, berubat guna jin, apa pun kalau melibatkan jin ini hukumnya adalah haram. Sebab itu ada dukun-dukun pawang-pawang yang dia boleh teka, dia boleh tahu tentang orang yang diubat itu ada yang benar. Jadi kalau ada, kalau boleh jangan pergilah. Pergi tanya soalan je kepada dukun dan pawang itu, maka ia sudah hukumnya haram. Jadi kalau ada mana-mana pihak yang boleh tahu sesuatu yang tersembunyi pada kita, maka kita jangan kata, oh bagus Tok Bomo ni, dia boleh tahu aku tinggal di mana, buat apa terjadi. Sebenarnya itu adalah berita yang disampaikan oleh para jin. Kita semua ni ada jin tau. Ada satu jin Allah bekalkan kepada semua orang, yang dia disebut dengan istilah Qorin. Dia duduk tengok tuan-tuan ni. Qorin yang jin di kalangan jin yang Allah hantar pada kita setiap orang satu tu, dialah yang akan memberitahu kepada jin-jin yang lain kita ni siapa. Jadi dukun-dukun bomo ni dia ada jin dia. Jin dia tanya kepada Qorin, lepas tu mereka dapat berita dari langit tadi tu. Itulah cara mereka dapat maklumat. Sebenarnya para sahabat Nabi pernah bertanya tentang dukun ni. Nabi kata, tak payahlah dengar cakap mereka ni, tinggalkanlah, mereka ni tak ada apa-apa pun. Lalu para sahabat kata, ya Rasulullah, mereka ada cakap benda yang betul tau. Faham tak? Okey. Lantas Nabi kata, benda yang betul tu adalah kalimah yang bahagian kebenaran yang dicuri oleh jin, kemudian dibisikkan ke telinga mereka, maka jin itu tambah lagi dengan 100 pendustaan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sebab tu kalau ada siapa dia boleh kata dia boleh nampak jin, dia boleh rasa jin tu, dia bertentangan dengan ayat Quran. Betul tak? Siapa yang beritahu pada Nabi ada jin dengar Nabi baca Quran? Siapa dia? Allah. Kalau Nabi sendiri semayang subuh, dia tak dapat tahu ada jin sedang dengar dia baca Quran tu, maknanya Nabi dapat rasa tak? Kalau kita meremang, ada jin ke macam tu? Tak ada. Nabi sendiri dia tak tahu. Kalau Allah tak bagi tahu pada dia, ini menunjukkan bahawa siapa yang mendakwa dia nampak sekarang ada 10 jin ni, 100 jin ni, kena pembongak lah tu. Tak ada. Memang Quran kata dia nampak kita, kita tak nampak dia. Jadi Bomo ni pun pandai dia cari income. Kita dengar tu, ya ke Pak Bomo, ya ke? Tapi lepas kita belajar Quran, hakikatnya sebaliknya. Bukan jin tu tak ada, tuan-tuan jangan salah faham. Tapi kalau dia boleh tahu sekarang ni dekat makcik ni ada 100 jin ni, saya nampak ni, makcik tak nampak. Al-Imam Syafi'i kata apa? Siapa yang dia kata dia nampak jin, dia tolak pensaksian dia buat selama-lamanya, sebab dia bertentangan dengan ayat Al-Quranul Karim. Okey, jadi apa pengajaran kita dapat ayat 89 ni? Allah sebenarnya meletakkan malaikat-malaikat tu jaga berita gaib daripada para syaitan yang jahat. Tetapi tuan-tuan jangan bimbang, Al-Quran
memang Allah jaga. Tak ada satu pun jin yang dapat mendengar. Contoh macam ni, Allah apabila nak bagi tahu ayat Quran disampaikan kepada malaikat Jibril nak transfer maklumat tu sampai kepada Nabi, tidak ada mana-mana syaitan yang boleh mencuri dengar. Itu bezanya Quran dengan perkara lain. Kita pernah belajar tempoh hari dekat surah Al-Waqi'ah, dan saya nukilkan satu ayat 210 dengan 212. Allah bagi tahu syaitan sama sekali, Al-Quran sama sekali takkan dibawa turun oleh syaitan, dan syaitan takkan mampu dan layak untuk bawa Quran itu. Dan ayat last sekali 212 Allah kata apa? Innahum anis sam'i lama'zulun, sesungguhnya mereka dihalang sama sekali daripada mendengar wahyu. Sebab itu Allah kata Quran ni apa? Innahu laqur'anul karim, Quran ni benar-benar mulia. Fi kitabin maknun, yang disimpan dalam kitab yang cukup terpelihara. Selain daripada Quran, para jin di kalangan syaitan ini ada yang dapat mencuri dengar. Tapi Al-Quran tidak ada mana-mana ayat ketika mana dipindahkan, disampaikan oleh malaikat Jibril, ia dapat ditokok tambah, ia dapat didengari oleh para syaitan. Jadi tuan-tuan puan, kita kena sambung lagi hari yang berikutnya insya-Allah. Ya, nota tak dapat nak janji bila. Sebab saya sedang tulis tesis juga sekarang ni, jadi waktu sangat padat. Saya cuba insya-Allah, saya cuba ya, tapi saya tak nak janji luar kemampuan lah, insya-Allah. Tapi tuan-tuan datanglah walaupun tak ada nota. Ya, insya-Allah. Saya mohon maaf atas kelemahan diri menguruskan masa yang Allah berikan. Bukan masa tak cukup, tapi kelemahan peribadi untuk urus masa. Ya, untuk siapkan nota sampai ayat nombor 28. Tak banyak pun ayat dia, tapi disebabkan ada bertindan dengan perkara lain, menyebabkan saya hanya sempat esok nak ngajar 2-3 ayat, baru dapat buat sikit macam tu. Ni terus teranglah supaya tuan-tuan mengetahui kenapalah lambat nak siapkan nota ni. Tapi tak apa, moto saya sedia berkhidmat untuk tuan-tuan dan puan-puan. Undilah saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.